Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi kamu bersama dengan Cikgu Khadijah dalam subjek akhlak. Tajuk hari ini masih dalam tajuk sabar. Tapi hari ini Cikgu akan terangkan mengenai situasi-situasi yang memerlukan kamu untuk bersabar dan ciri-ciri orang yang sabar. Bila kita kena sabar ni? Bila? Yang pertama dan paling wajib kita sabar adalah waktu kita mengerjakan ibadah atau suruhan Allah. Sembahyang contohnya. Janganlah sembahyang macam ayam patuk padi. Ketuk, 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 ketuk. Laju je. Daripada berdiri, rukuk, rukuk, itidal, itidal, sujud, sujud. Duduk antara duduk, sujud, sujud lagi. Tak ada tomak ninah, tak ada apa. Rasulullah pun pernah bersabda yang orang yang tak ada tomak ninah ni ibarat pencuri dalam sembahyang. Jadi sabar, perlahan kita buat. Kita ada dapat banyak pahala kat situ. Pahala sabar mengerjakan ibadah, pahala beribadah tu sendiri, pahala bacaan dalam ibadah. Banyak pahala, tak rugi pun kalau kita sabar. Situasi kedua, sabar ketika menahan diri dari melakukan perkara mungkar. Buat macam Oji ni. Tarik nafas. Lega. Tarik nafas. Kalau kamu rasa tarik nafas tak boleh, daripada berdiri tu, kamu cuba duduk. Cuba tenang. Tak boleh juga. Baring. Kalau tak boleh juga baring. Pergi ambil uduk lah, mandilah. Bagi tenang kamu punya perasaan nak buat jahat tu. Sama juga kamu boleh gunakan, aplikasikan bila kamu tengah marah. Orang aniaya kamu ni, orang zalimi kamu ni. Kamu nak marah. Aku nak belasah dia. Tapi kita sabar. Buat macam budak kecil ni pun buat tak apa. Orang tu pusing je. Aku nak belasang ku. Tapi aku tahan. Aku sabar. Macam tu je lah. Lepas tu tarik nafas. Dah puas. Bila lagi kita kena sabar? Lagi-lagi bila kita tengah menghadapi penderitaan. Sabar. Baca doa. Ambil uduk. Sujud. Menangis dengan Allah. Bagi tahu dengan Allah, ya Allah, bagi aku kekuatan. Cikgu pernah baca, ada orang tu cakap, jangan minta Allah untuk angkat kamu punya kesusahan. Tapi minta Allah untuk bagi kamu kekuatan untuk harungi segala kesusahan dan penderitaan. Supaya kamu tahu Allah sentiasa ada bersama dengan kita. Situasi seterusnya, kita kena sabar dan tabah bila ditimpa musibah. Ni contoh banjir. Kalau banjir, mainlah ski kat situ kan. Tapi kalau banjir kat tempat kamu, janganlah buat pula ya. Bahaya. Macam keadaan kita sekarang ni, tengah dalam keadaan virus atau wabak. Jadi, sabar, tenang. Boring lah duduk rumah. Rumah ada macam-macam nak. Ada TV, ada Netflix, ada Wi-Fi, ada internet, ada handphone. Lagi ada apa lagi? Ada makanan. Buat macam-macam yang kamu dah lama tak buat dan tak pernah buat. Ataupun yang kamu suka buat tapi tak buat. Buat. Cara macam tu adalah cara untuk kamu bersabar dengan apa yang kita hadapi sekarang. Seterusnya adalah sabar, tenang semasa menghadapi ujian atau cabaran hidup. Mak ayah gaduh. Tenang, jangan campur gaduh sama, duduk kat dalam bilik. Biar je, tenang, baca buku. Ataupun kalau ada earphone, ada headphone, dengar lagu. Jangan dengar apa-apa pun. Tenang, cuba tenang. Jangan nangis. Cuba bertenang. Cuba bersabar. Sebab mungkin mak ayah ada masalah dan kita tak boleh masuk campur. Itu sebagai contoh. Dan situasi yang paling kamu kena sabar adalah bila kamu gagal dalam peperiksaan. Janganlah kecewa macam Simpson ni Putus asa. Berusahalah lagi, berusaha untuk buat yang terbaik. Ciri-ciri orang yang sabar pula macam mana? Pertama, cekal dan tabah dalam menempuh dugaan. Nangis sikit tak apa. Sebab kita manusia. Kita bukan robot yang tak ada perasaan. Kita manusia, kita rasa susah. Kita rasa sedih. Nangislah. Tapi jangan lebih-lebih. Jangan putus asa. Jangan give up. Berusaha. Sebab cekal dan tabah dalam menempuh dugaan itu adalah ciri-ciri orang sabar. Seterusnya kita kena tenang menghadapi masalah. Don't think.
Cuba buat macam kata ni buat. Don't think, don't think. Cuba lupakan. Yang ketiga adalah tidak tergesa-gesa membuat keputusan. Tengok pakcik ni. Diam dulu. Cuba fikirkan apa keputusan yang terbaik yang boleh kita buat. Tenang. Kalau ambil masa 2 jam, 2 jam. Kalau ambil masa sehari, sehari. Kalau ambil masa setahun, setahun. Tapi janganlah lama sangat. Yang penting tak tergesa-gesa dalam membuat keputusan. Don't ever, never, ever give up. Faham? Jangan mudah putus asa. Berusaha selagi yang termampu. Jangan give up. Tolong ya. Kamu kena tekun dan tak cepat bosan. Itu adalah ciri-ciri orang yang sabar juga. Sentiasa berusaha. Tengok Mickey Mouse ni. Berusaha, berkayuh. Tekun, kuat. Seterusnya adalah redha dengan ketentuan dan kehendak Allah. Itu pun ciri-ciri orang sabar. Jadilah macam lemon. Aku bulat, korang cucuk aku pun aku tak jadi kurus macam bihun. Aku tak jadi petak macam kotak. Aku tetap bulat. Aku tetap bulat. Cucuklah aku macam mana pun aku tetap bulat. Jadi aku tak kisah. Aiman tak kisah. Sebab dia dah redha dengan ketentuan dan kehendak Allah. Kuat semangat. Kita tak tahu apa kat depan kita, tapi disebabkan kita kuat semangat, kita akan jumpa jalan juga macam mana nak teruskan kehidupan dan perjalanan. Kuat semangat. Dan yang terakhir adalah bertawakal kepada Allah setelah berusaha. Tawakallah, kamu dah berusaha. Plan A, Plan B, Plan B, Plan B, Plan C, Plan C, Plan D, Plan D. Dah habis dah huruf dah cikgu, dah sampai Z dah plan saya. Ya Allah, lepas Z kamu boleh letak lagi A, B, A, C. Sebab usaha kita takkan habis kat situ je. Lepas usaha kita tawakal. Serahkan. Ya Allah, aku dah berusaha ya Allah. Segala-galanya aku serahkan pada Engkau. Aku dah berusaha ya Allah untuk cuci tangan, untuk mandi selalu, untuk duduk di rumah. Oleh itu ya Allah, aku serahkan pada Engkau supaya angkat virus, angkat wabak yang kami tengah hadapi sekarang ni daripada Malaysia. Itulah contoh dia, tawakal. Faham kan? Tak susah pun. Jadi, untuk latihan, cikgu nak kamu ceritakan peristiwa yang memerlukan kamu untuk bersabar. Sabarnya aku. Ceritakan peristiwa yang sampai kamu cakap macam tu. Sabar aku. Rakam. Buat recording suara kamu dan hantar melalui WhatsApp. Tempoh recording suara kamu tu tak boleh kurang daripada 2 minit dan tak boleh lebih daripada 5 minit. Cubalah buat. Ceritakan. Macam kamu biasa cerita dengan cikgu dalam kelas tu. Cerita. Sabarnya saya ni cikgu tunggu barisan KFC tak sampai-sampai lagi ni. Contoh. 2 minit. Ceritalah. Hari tu saya sekian bla bla bla. Cukup kan? Lebih 2 minit. Jangan sampai lebih 5 minit. Faham? Okey, sekian itu sahaja. Sampai di sini saja kelas kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.